yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayah dapat kita bersama-sama pada malam ini. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hujan pada malam ini sebagai manfaat kepada kami, tidak sebagai malapetaka kepada kami. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan turunnya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala ini, dengan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beramal soleh lillah, yang hanya semata-mata kerana Allah. Amalan soleh yang insya-Allah yang akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beriman. Keimanan dalam arti kata kita yakin dengan Allah, yakin dengan Al-Quran, yakin juga dengan sunnah, sirah hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam fasa yang ketiga daripada bulan Rabiul Awal ini, insya-Allah agar kita juga akan selamat untuk kita ini menuju ke syurga Allah. Duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan daripada malam yang ke-22 daripada bulan Rabiul Awal ini akan dikabulkan, akan dimakbulkan doa-doa kita untuk kita duduk bersama dengan Nabi Rasulullah di kolam ataupun di telaga Al-Kausar dalam syurga Allah. Para muslimatnya bersama dengan para isteri-isteri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insya-Allah ianya akan dikabulkan, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang ditambah sekalian, tuan imam, tuan muazzin, seluruh jawatan kuasa surau Al-Ansar yang ditambah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Afatun ala Tariq, penyakit umat Islam. Dan kita sudah pun masuk dalam muka surat yang ke-100 berapa tuan-tuan? 170. Tadi saya jumpa orang tadi hilang pula. Mana tuan-tuan? Tuan-tuan ada tanda? Saya buka dah tadi 100 ke 200. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada tuan-tuan? 189. Sekejap saya semak. 189. Kita berhenti bulan 9 yang lepas. Ada tadi ya Mahfudhi hilang pula. Mana perginya pun. Al-Ansar, Al-Ansar, Al-Ansar. Berapa? Ada tuan-tuan? Berapa? 165. Bukan, jauh sangat. 163 4/3. 165 bawah, 166. 166 surah An-Nahl
ayat 53, ayat 78. Kita berhenti 2 hari bulan 9 2023 yang lepas. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi di bawah tajuk besarnya terpesona dengan nikmat, dengan melupakan yang memberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tajuk besarnya lagi ialah sebab-sebab ijab bin nafsi. Merasakan ijabun, rasa ta'ajub bin nafsi dengan dirinya sendiri, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Maka inilah yang kita katakan sebagai salah satu daripada penyakit umat Islam yang menimpa kita. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita lihat daripada surah An-Nahl ayat 53, tuan-tuan buka muka surat 272 dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran, muka surat 272, juzuk yang ke-14, hizib yang ke-28. Tuan-tuan rujuk, nanti akan jumpa surah An-Nahl di bawah ayat kedua akhir. Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Apa jua nikmat yang kamu perolehi itu, yang ada pada kamu, minallah, adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jangan kita rasa bangga kalau kita kaya, jangan kita rasa bangga kalau kita berpangkat, jangan kita rasa bangga kalau kita hebat. Semua tu datang daripada Allah. Kalau Allah tak izin, tak ada. Apa pangkat pun tak ada, apa jawatan pun tak ada, apa harta pun tak ada, apa kesihatan pun tak ada. Malah kita mungkin tak dipandang langsung oleh orang, hina kita, tuan-tuan. Sebab semuanya datang faminallah, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila datang daripada Allah, bukan daripada kita, jangan ijab bin nafsi. Jangan rasa bangga diri, jangan rasa nikmat ini kita yang punya, sedangkan Allah lah yang memberikan nikmat. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita buka muka surat 2, muka surat selepas daripada itu, dalam ayat yang ke-78, dalam surah yang sama, tuan-tuan, ayatnya agak panjang sikit. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengerti apa pun. Tuan-tuan, muhasabah balik. Mula-mula kita lahir dulu, apa yang kita reti, tuan-tuan? 3 benda yang reti. 1, nyusu, makan. 2, tidur. 3, berak, kencing. 3 benda je lah yang tahu. Mana yang tahu yang lain? Nak bawa kereta tak reti, bawa motor tak reti, masak tak reti, kerja tak reti, apa tak reti. Tuan-tuan, siapa yang bagi kita reti, siapa yang bagi kita pandai ni, siapa yang bagi kita ada kemahiran ni, rupanya faminallah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuatkan kita boleh mendengar, kita boleh melihat, kita ada akal. Semuanya datang daripada Allah. Ayat hujung tu Allah kata la'allakum tashkurun, mudah-mudahan. Tuan-tuan mungkin biasa dengar ayat la'allakum. Ayat apa la'allakum? Ayat puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ini Allah ubah hujung. La'allakum tu ada, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan, moga-moga kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan, hari ni makan
cukup makan. Pagi tadi makan, tengah hari makan, sebelum datang tadi makan. Ni lepas isyak ni pun kita nak mikir mana kedai nak pergi mana ni. Nak ngetih, nak ngopi ni. Nah, ajaklah saya sekali. Contoh pakcik minta maaf. Marah orang belakang. Tak nak katanya apa? Nak katanya kita cukup. Makan kita cukup, minum kita cukup. La'allakum tashkurun. Moga-moga, mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah. Tapi tuan-tuan kita tak tahulah. Mungkin di mulut ya, alhamdulillah. Tapi dari segi perbuatan, dari segi perlaksanaan, boleh jadi kita tak bersyukur pada Allah. Apa bukti tuan-tuan? Buktinya hari ni hari Sabtu. Semalam bukti. Semalam bukti tuan-tuan. Kenapa dengan semalam? Semalam ni kita mazhab biru. Apa benda pula dah ustaz weh, mazhab biru, kapet biru ya. Semalam hari Jumaat. Tabung lalu warna apa mazhab kita? Biru biasanya. Nak nukar ke mazhab hijau, jarang sekali. Nak nukar mazhab merah, tak ada rasanya. Nak tukar yang hijau lain sikit tu pun tak ada. Saya ingat tuan-tuan masa masjid Sultan Azlan Shah, masa ngira duit tabung, habis semayang ngira di depan dulu. Tuan-tuan sekarang dia dah kira selepas itu. Jadi kadang-kadang saya nolong, jarang jumpa duit 50. Tak ada. Boleh kata tak ada tuan-tuan. Masa kita boleh Jumaat di surau dulu kan. Saya ada Jumaat dulu. Masa PKP tu kan. Kita Jumaat di sini apa tu kan. Tuan-tuan, ngira duit tabung surau. Rasa saya tak pernah jumpa duit 50. Tak pernah. Sekali pun tak pernah jumpa duit 50 tuan-tuan. Itu kata kita mazhab biru. RM1. Minggu depan RM1 lagi. Minggu depan RM1 lagi. Tak berubah dari dulu sampai sekarang. Cuba minggu depan tuan-tuan. Minggu depan kita ubah. Ada biru masuk, kemudian ada satu lagi, ting bunyinya. Apa tu ustaz? RM1 sekupang. Jadi ada tambah sekupang. Okey. Jadi tuan-tuan. Kalau nak tukar terus ke hijau ni RM5 tuan-tuan, dia terasa kadang-kadang. RM5 ni kalau aku beli air pun sedap juga tengah-tengah hari ni. Macam kami tuan-tuan di Masjid Sultan Azlan Shah tu, di luar tu ada orang jual air tebu tu. Pak Hassan goreng pisang tu. Dulu dia niaga goreng pisang, kali ni air tebu. Dia sedap air tu. Minggu lepas, semalam. Malam habis-habis pergi. Standby duit. Tak nak ambil duit pula dah Pak Hassan ni. Itu sedekah dia tuan-tuan. Saya kata saya tak layak terima sedekah. Rupanya bukan saya seorang, orang itu, orang ini, orang itu, semua dia bagi. Dia bagi, dia meniaga. Tapi dalam masa yang sama dia tak ambil duit. Ni kita katakan tuan-tuan, dia masing-masing kaedah. Ada orang dia tak ada duit, dia bagi barang. Ada orang dia tak ada barang, dia bagi duit. Tapi kita kekal dari dulu sampai sekarang mazhab biru. RM1. RM1 je koja kan. Tak meningkat-meningkat. Jadi insya-Allah bulan depan RM1 sekupang. Bulan depan pula. Minggu depan RM1 sekupang. Biarlah bunyi pun. Masjid ni pun buat tabung besi pula dah. Itu yang bunyi ting. Kenapa geram betul. Tapi pernah buat tak pun ada peningkatan RM1 sekupang. Tanya. Tuan-tuan ni cerita betul. Saya bukan nak cerita orang lain, saya cerita diri saya sendiri. 2 minggu lepas anak saya tiap minggu ikut sembahyang Jumaat ni. Anak nombor 3, anak nombor 4. Nombor 1, 2 tak ikut, perempuan. Nombor 3 tu si abang darjah 4. Nombor 4 tu darjah 1. Kebetulan pula minggu lepas yang nombor 5 pun ikut yang tadika. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 2 dia.
Jadi biasa saya akan bagi. Tadi sekupang ni, saya masak sekupang. Tuan masak RM1, okey lagi. Saya masak sekupang. Jadi sebelum keluar, saya akan tengok dekat poket pintu tu ada duit shilling. Jadi saya akan bagi pada anak saya ni seorang sekupang. Seorang sekupang ke seorang 2 kupang ke tak kira lah, jadi duit shilling. Tak ada pula duit shilling tepi tu. Mana ke pula pergi? Selalu ada. Rupanya anak saya yang kecil yang perempuan tu ni main-main dia ambil ni. Saya pun buka pula drawer. Sebab dalam drawer tu ada duit RM1. Bini saya selalu pergi sekolah pagi-pagi, bagikan anak sekolah ni. Bagi duit RM1. Buka drawer. Tak ada juga RM1 tu. Mana ke pula duit RM1 ni. Yang ada saya belik-belik kan ada 3 keping warna coklat. Warna coklat ni duit berapa? 20. Tentang agak-agak saya ambil tak duit 20 tu. Hidup makcik, oi, haram berhabis. Buka pula pintu belakang, cari belah tepi. Buka pintu belah sana pula, cari belah tepi. Dengan harapan jumpa sekupang. Sebab nak bagikan nak duit sekupang. Allahu Rabbi punya kedekutnya tentang saya ni cerita saya, bukan cerita tentang. Ni cerita betul tentang. Punya kedekut tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, duit 3 keping warna coklat tu memang tak ambil. Jumpa tuan-tuan, dekat pintu belakang belah kiri tuan-tuan. Rezeki Allah nak bagi. Jumpa sekupang 2 kupang tuan-tuan. Cukuplah 3 beranak tuan-tuan. Jadi dengan harapan bila masuk nanti, orang sana dah masuk, orang sini dah masuk. Jadi tak adalah bunyi tu. Tengok berbunyi juga. Ting. Kawan sebelah nengok je. Malu tuan-tuan. Tapi nak katanya pun tuan, inilah kita. Inilah saya. Kononnya tuan-tuan, nak kita bersyukur ni dengan apa? Dengan kita kembalikan balik kepada orang yang memerlukan. Sedekahlah balik pada orang lain, pada surau, pada masjid, pada anak yatim, tuan-tuan, pada orang-orang yang miskin, al-fuqara, orang-orang fakir, tuan-tuan. Di Taman Cepaka tu ada rumah anak yatim satu. Baru dalam lebih kurang setahun lebih kurang. Ada rumah anak yatim. Ramai anak yatim. Malah bila saya pergi, saya tanya-tanya tuan-tuan, rupanya bila pergi tengok macam tak ramai. Mana yang lain? Saya tanya. Dia mula masuk universiti Ustaz. Tapi saya nanggung yuran masuk universiti tu, anak masuk universiti tu anak yatim 3 orang. Itu berapa sebulan tu? Yuran saja dah berapa, belanja lagi dah berapa. Kan ya? Jadi kesian juga tuan-tuan. Hari itu hantarlah daging korban. Kita simpan khas bagi daging korban pada mereka. Tuan-tuan ya. Ini tuan-tuan, kita bantu, tolong. Ada sekali tuan-tuan, mungkin dia tak tahu dah nak mengadu ke siapa. Tuan-tuan, dia WhatsApp saya, dia tunjuk bil elektrik tuan-tuan. Merah bil elektrik. Kat atas tu kan ada kuning, merah kan belah kanan tu. Kalau merah tu maknanya last warning tu. Kena wire secepat mungkin. Kalau tidak, dia cabutnya fuse tu tuan-tuan, jenuh. Dia kena bayar di Jalan Lahad. Dia tak boleh bayar pejabat puih ke mana, tak boleh lah kalau dah cabut tu. Tuan-tuan, dia pun tunjuk saya, Ustaz, cuba tolong. Saya pun WhatsApp dalam satu grup tuan-tuan. Alhamdulillah tak lama, sejak ini puasa muslimat, kuliah muslimat. Saya ada satu pengajian kuliah duha, kuliah muslimat. Tuan ya, sejak aja. Dia mengimpun tuan-tuan, pum dia hantar balik. Ustaz, selesai katanya. Itu yang syok. Ngajar kuliah muslimat ni. Kalau ngajar kuliah muslimin belum tentu. Nah, dia belum tentu. Tapi bukan sini je. Sini okey. Sini power. Sambung. Tuan-tuan, mana lagi? Surah Luqman ayat yang ke-20. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi,
dan menyempurnakan untukmu nikmatnya zahir dan batin, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan, yang di langit pun kadang-kadang ada rezeki kita. Yang di bumi tambah-tambah, tuan-tuan. Di bumi ni tanam macam-macam. Buahnya, makanan kita ni sayur, contoh, di bumi. Di laut, tuan-tuan. Laut tu, kalau kita jatuh ke dalam, hidup pun tak maunya kita. Tapi kita boleh makan apa yang berada dalam laut. Ikan, udang, ketang, tuan ya, macam-macam. Udang apa yang spek besar tu, apa ni, lobster, udang kara, tak pernah makan. Belum lagi masa, tanya. Tapi tuan-tuan nak ceritanya, logik akal, dia duduk di laut, kita duduk di darat. Tapi rupa-rupa dalam kuali bertemu jua. Apa kenapa tajuk cerita tu? Asam di laut, asam di darat. Apa? Ikan di laut. Haji nengok apa punya cerita tu, saja nak test. Apa nama cerita tu? Tanya. Akhirnya dalam periuk, dalam kuali bertemu jua. Betul? Dan siapa nak jangka kita boleh makan? Tanya. Borong pati. Ada orang jual, bukan borong putih, borong apa? Borong puyuh sebenarnya. Siapa nak jangka kan boleh makan borong, padahal borong tu terbang sana, terbang sini, tanya. Allah, ini kata nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, katanya. Baik, sambung. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan juga dari bumi? Surah Fatir ayat yang ketiga. Tentang betul, tuan-tuan. Hujan hari ini. Bila hujan, kita tanaman, pokok-pokok segar. Kita pun rasa sejuk, tuan-tuan. Tidur menang karang, tak payah berekon. Ini kontala sini pula dah. Contoh. Tapi kalau tak pasang, kamar apa pula? Betul juga. Tanya, biarlah dipasang. Yang sejuk, tahan je lah. Tuan-tuan nak ceritanya, Allah Rabbi, nikmat ni cukup banyak. Tanya, cuma kadang-kadang saja kita tidak rasa bersyukur pada Allah. Sambung. Kerana itu, hendaklah setiap Muslim bermunajat kepada Rabbnya, yakni Tuhan, setiap pagi dan petang dengan mengucapkan kalimah, ya Allah, apapun nikmat yang aku terima atau yang diperolehi dari makhluk. Tuan-tuan, ni hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada engkau, ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu, maka untukmu lah segala puji dan untukmu lah pula segala kesyukuran. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tuan-tuan, kalau kita tak tahu pun apa kalimah ni, tuan-tuan, zikirlah apa pun, apa sahaja. Nak cantik, tuan-tuan. Kalau kami dulu di sekolah, tuan-tuan, sekolah agama ni biasanya, tuan-tuan, dia pagi lepas subuh, asar lepas subuh, zikirnya lain sikit. Dia tak baca zikir macam semayang biasa tu. Kalau semayang biasa tu, Astaghfirullahaladzim, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih 3 kali. Sambung pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, kan ya. Dan tersambunglah baca ayat-ayat lain. Kemudian tersambung dengan tasbih subhanallah 33 kali. Tahmid alhamdulillah 33. Takbir Allahu Akbar 33. Kemudian kat tangan doa. Kita biasa sekolah agama ni, dia ada satu zikir yang namanya Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat ni apa? Dia doa-doa yang Nabi baca, dihimpunkan oleh Imam Hasan Al-Banna, dibukukan, dinamakan sebagai Al-Ma'thurat. Biasanya subuh dan juga selepas asar. Budak sekolah agama kan, kalau 3 tahun dia keluar sekolah agama ni, dia hafal lah Ma'thurat. Ma'thurat ni semua doa yang Nabi baca, macam ni dihimpunkan sekali, kemudian dibacakan sebelum lepas subuh sekali,
kemudian lepas asar sekali. Lailan wa nahar. Betul tak? Nahar siang, lailan malam. Jadi siang ni lepas subuh. Malam ni kalau ikut kaedah Islam, lepas asar dah masuk hari baru. Ada pandangan kata lepas maghrib dah masuk hari baru. Nah, tak kira lah bila pun. Dia ni doa. Tapi kalau yang tak biasa kan, dia jadi panjang, rasa macam lambat, baca macam panjang penuh. Contohnya kami kalau musafir, saya Fadil Ustaz Azmi, tak ingat Ustaz Azmi Bilal Masjid Negeri dulu, Azmi Murad bin Yusuf, selalu saya musafir dengan dia. Ini pun insyaAllah sampai bulan ni nak pergi Selangor dengan dia juga. Jadi biasa kami kolak gerak sebelum subuh tu, pukul 5 pagi, pukul 4 pagi tu, letak kereta di masjid. Pergilah, berhenti mana-mana, tapak ke, tengoklah mana sempat semayang subuh. Jadi masuk je kereta, mesti zikir Al-Ma'furat. Confirm. Dia khalifah. Habis baca dia, Ustaz-Ustaz, saya duduk belakang kadang-kadang, doa. Doa ni pun panjang, 3 kali doa. Doanya panjang. Kemudian kita ada baca dalam doa tu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Kemudian sambung pula doa. Dia baca satu doa, kemudian baca Qulillah tu, kemudian sambung lagi satu lagi doa. Allahumma inna na'udzubika min sekian. Ini panjang doa. Tuan-tuan nak ceritanya apa tuan? Ni kalau boleh. Kalau kita boleh, tuan-tuan pergi kedai buku Minan Gopin ni, Al-Azraq, ada toko yang belah belakang tu kan, sebelah Dewan Bahasa tu ada toko apa nama Wak Nasution jaga tu. Mungkin ada buku kecil nipis je pun, RM2 ke RM3 dulu lah. Sekarang mungkin RM5 kan. Al-Ma'thuras. Beli yang ada terjemahan. Jadi kita lazimi, kita balik subuh kan, tak apalah tak baca di surau sebab mungkin panjang, nanti ada orang nak pergi kerja dan sebagainya, kita baca di rumah. Lazimi lepas asar sekali, lepas subuh sekali. Lepas subuh tu tuan-tuan, kalau tak dan, tak apa, duha pun boleh baca. Tak dan lagi, ngantuklah Ustaz, tak apa, lelap dulu pukul 10, 11 sebelum zuhur kita baca tuan-tuan. Lepas asar tak dan, balik kerja, nak bawa kereta tuan-tuan, tak sempat, tak apa, lepas maghrib kuliah Ustaz, tak apa, lepas isyak, sebelum tidur, tak apa. Lailan wa nahar, siang dan malam. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan belikan buku kecil Al-Ma'thurat tu nipis ya. Mudah-mudahan kita amalkan doa yang Nabi amal. Semua tu dihimpunkan doa-doa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh tuan-tuan ya, saya bacakan beberapa doa yang Nabi baca. Mula dengan Al-Fatihah, tuan-tuan ya. Biasanya Al-Ma'thurat ni akan dimulakan dengan Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi, kemudian ayat Alif Lam Mim, tuan-tuan ya. Contohnya kalau pagi-pagi asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, suasana pagi ini asbahna, subuh tu, kami mohon kepadamu ya Allah ala fitratil Islam, agar kami ni kekal dalam agama Islam, wa kalimatil ikhlas, dan berilah kami ini perwatakan berpegang kepada keikhlasan, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berpegang dengan agamanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan juga agama daripada Nabi kami Nabi Ibrahim, Hanifah, yang suci, wa ma kana minal musyrikin, yang sama sekali bukan di kalangan kami ini orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi ajar baca doa ni tuan-tuan kepada sahabat waktu pagi, waktu petang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dia bukan direka oleh Imam Salbanah, tak. Memang Nabi baca, ada perawinya, ada periwayatnya Imam Ahmad. Maka ini antara doa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ya. Ataupun mungkin tuan-tuan pernah dengar doa apa ya? Allahumma shalli ala Muhammad kan ya.
Kalau tengok lagi dalam doa itu, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini biasa dengar kot. Ya. Kemudian apa lagi? Wa a'udzubika minal fakri wal kasal. Ya Allah, lindungi kami daripada sedih, wal hazan, duka, wa a'udzubika, dan jauhi kami, lindungan kami, minal ajzi wal kasal, daripada sifat lemah dan juga kaslan, sifat malah, ya Allah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan jauhi kami daripada sifat penakut, wal bukhli, dan juga sifat bakhil, sifat kedekut. Macam saya tadi lah, cari juga sekupang. Tu kena doa tangan-tangannya. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, ya Allah. Jauhi kami, lindungi kami daripada beban hutang dan juga penindasan orang lain. Tuan-tuan, ni semua doa-doa Nabi. Ada hadis riwayatnya, tuan-tuan. Macam hadis ni tadi, macam doa yang baru kejap ni, tuan-tuan ya. Malah bakhil tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Tuan-tuan, Abu Hurairah meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid. Ni sejarah doa ni, tuan-tuan ya. Satu hari Nabi masuk dalam masjid. Ni cerita Imam Abu Hurairah. Bila Nabi masuk dalam masjid, tuan-tuan ya, tiba-tiba ada seorang sahabat bernama Abu Amamah. Seorang sahabat namanya ialah Abu Amamah. Dia berada dalam keadaan yang menggeletar. Ada sahabat seorang menggeletar. Dan bila dia berada dalam keadaan begitu, dan Nabi tanya. Dan ketika itu, tuan-tuan, bukan waktu solat. Dia berada dalam masjid, bukan waktu solat. Kalau mari time subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tu faham nak sembahyang. Tapi Abu Umamah ni berada dalam masjid bukan pada waktu solat, dalam keadaan yang dia menggeletar. Tuan-tuan, ketika itu Nabi tanya, wahai Abu Umamah, apakah sebab aku melihat kamu berada dalam masjid bukan pada waktu solat? Maka jawab Abu Umamah, ya Rasulullah, aku banyak hutang. Aku ni banyak hutang. Dan menyebabkan hutang aku ni, aku jadi resah, jadi gelisah. Dan ketika itu, tuan-tuan, Nabi kata, mahukah aku memberikan kepada kamu satu doa, satu ayat yang kalau kamu baca, maka akan hilanglah rasa bingung, hilanglah rasa terbeban. Nabi kata. Dan akhirnya Nabi ajar doa tadi. Nabi ajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, lindungi aku daripada sedih, duka. Lindungi aku daripada sifat lemah, malas. Lindungi aku daripada sifat penakut dan juga kikir, kedekut. Aku berlindung daripadamu dari hutang dan penindasan orang lain. Nabi ajar pada Abu Umamah. Bukanlah kata dengan baca doa tu pula tiba-tiba duit sekebul pula datang. Tidak. Tapi hati rasa lapang. Tak ada rasa resah, gelisah. Jangan pula lepas ini, tuan-tuan, baca doa dengan harapan orang tu halal kan. Doa wajib bayar. Jangan pula baca doa ni orang tu halal ni rasa tak. Kalau dia halal, alhamdulillah. Tapi kita wajib berusaha nak cari. Sebab tu ada kaslan tadi. Jangan ada rasa malah untuk aku usaha cari rezeki untuk bayar hutang sekian, hutang sekian, hutang sekian. Ini kaedah yang telah pun diajar oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya kita habiskan nombor 4 ni, tanya.
kita habiskan. Sampai nombor 5 nanti Kemudian, tuan-tuan, inilah yang dikatakan, tuan-tuan, cuba tengok surat 167 tu. Ada satu lagi, tuan-tuan, ya Allah, apapun nikmat yang aku terima pagi ini adalah daripadamu, ya Allah. Allahumma ma ashaba bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakal syukr. Ya Allah, apa jua nikmat yang aku terima hari ini, pagi ini, engkaulah pemberi nikmat, tiada sekutu bagimu, maka untukmulah segala puji dan untukmulah jua segala kesyukuran. Tuan-tuan, kita syukur pada Allah. Pagi-pagi tuan, perut lapar, boleh pergi makan, ada rezeki, pergi kedai makan tu cantik, makan nasi lemak, bini kita masak macam-macam, bihun goreng, mi goreng, nasi lemak. Ada ke makcik satu pagi 3 menu sekali? Tak ada rasanya. Tapi cukuplah makan. Kalau bihun goreng, kalau mi goreng, kalau nasi goreng, nasi lemak. Ada makan kita. Kalau tak ada pun, tuan-tuan, ada rezeki, duitnya ada, boleh beli sekian. Boleh beli nak makan apa, tuan-tuan. Rezeki, tuan-tuan. Macam saya tanya, kami di surau itu, siapa jangka, tuan-tuan, bulan puasa More boleh makan McDonald. Alhamdulillah, terima kasih. More boleh makan McDonald, tuan. Ya Allah, apa benda namanya yang kotak yang apple pie. Apple pie nama. Boleh makan apple pie, tuan. Saya tak pernah makan apple pie. Malam itu dapat pula apple pie. Allah Rabbi, tuan. Dia kata rezeki, tuan. Nikmat Allah nak bagi, tuan ya. Makan kita cukup, alhamdulillah. Benda yang mungkin, tuan-tuan, kita rasa macam bila boleh rasa, tiba-tiba mau bagi, tuan-tuan, rasa. Benda pelik-pelik, tuan-tuan. Macam tadilah udang kara, udang lobster, tuan-tuan ya. Yang itu belum lagi, tuan. Kod sini kerang ada jual mana-mana, mau kita pergi. Saya belanja tak apa, tuan. Tapi macam tak ada, kita bukan tepi laut, tuan. Tepi laut gagah lagi. Ada. Subhanallah, Haji tahu mana tempatnya. Pula Kamsa pula dah nak kena hitung dulu. Jauh benar. Ingat mata ini Ipoh Jaya. Paling jauh Medan Gopin. Tuan-tuan, tak apa, tuan. Ada orang duduk tepi laut, rezeki dia begitu. Kita duduk jauh dari laut, ada juga rezeki, tuan-tuan. Ada orang duduk di gunung, tuan-tuan, rezeki juga. Di puncak gunung Kinabalu, tuan-tuan. Saya pergi hari tu, apa nama tempat? Kundasang, tuan-tuan ni. Sejuk yang amat, tuan-tuan. Tak ada aircon, tak ada kipas bilik. Memang sejuk sungguh, tuan-tuan. Kundasang, tuan-tuan. Duduk tepi gunung, tuan-tuan. Jalan pun bengkok, lagi teruk jalan daripada Cameron Highland, tuan-tuan. Hai, tuan-tuan, makan sedap. Ada buah apa kau itu? Saya pun tak ingat buah. Pelik, tuan-tuan, tak jumpa tempat lain, tuan-tuan. Itu kata rezeki, tuan-tuan. Di gunung lain rezekinya, di laut lain rezekinya, di lembah lain rezeki, di sungai lain rezeki, kita di pekan lain rezekinya. Tapi cukuplah makan. Tak pernah lagi orang kita ni tak cukup makan. Mati tak cukup makan, jarang dengar. Tak ada zaman kita. Mati sebab makan, banyak. Kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, go out, tuan-tuan. Ya Allah. Mana Haji tak nampak? Go out, Ustaz, katanya. Tak boleh berjalan, pijak pun dah sakit dah, katanya. Jadi apa ubatnya Ji? Ubat tak boleh makan laut-laut, katanya. Udang tak boleh, kerang tak boleh. Hilang nikmat. Kaya, tuan-tuan, kaya. Tapi doktor kata, pakcik, manis-manis tak boleh ya. Minum air kosong, tuan-tuan. Sudah. Duit banyak, air manis tak boleh minum, tuan. Air kacang, lecikang tak boleh. Kalau nak makan pula, pakcik, tak boleh makan yang garam-garam ni ya. Ayam goreng, goreng-goreng tak boleh. Apa nak makan doktor? Biskut
Kering. Duit berkepui. Habis biskut kering yang boleh makan. Roti yang boleh makan. Ni kata nikmat. Allah, nikmat ni Allah beri. Ini semua tuan-tuan, semua datang daripada Allah. Maka kita kena bersyukur dengan nikmat Allah. Tambah zikir, tambah Al-Quran kita buat, tambah baca Al-Quran, tambah kita dalam bersedekah, berinfak, berwakaf dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti ke surat 167. Tuan-tuan tolong tanda, saya tak bawa pen pula hari ni. Tuan-tuan nanti insya-Allah akan masuk dalam tajuk yang baru, tajuk yang kelima. Dan insya-Allah tuan-tuan tak banyak dah ni. 6, 7, 8, 9, 10 dah habis tajuk ini. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan memberikan kita ini rasa kehambaan, perhambaan kita pada Allah yang memberi nikmat. Allah sebagai pemberi nikmat, kita hanya memperolehi nikmat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah muftah alaina, Allah muftah alaina, Allah muftah alaina. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah, untuk kami ini menjadi di kalangan orang-orang yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Orang-orang yang sentiasa menghargai nikmat daripada-Mu ya Allah. Orang-orang yang sentiasa akan menambah lagi amalan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifar Rasulullah subhanahu wa ta'ala.